Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiraw wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والديجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan atas kita, menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang tidak berputus-putusan. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat taufik, hidayah dan inayah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan juga kepada kita nikmat masa, kesempatan untuk kita bersama sekali lagi pada malam ini bagi menyambung semula pengajian kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan Al-Fadil Tuan Guru Ahmad bin Ya'qub Al-Johari. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini bermuzakarah dan mengambil manfaat dengan peninggalan daripada para ulama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kita rahmat, keberkatan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung kembali pengajian Kitab Adab Perempuan pada muka surat 61. Sambungan pada kuliah semalam, iaitu pelajaran yang ke-22 berkaitan adab-adab tidur. Seperti mana yang telah kita jelaskan serba sedikit pada kuliah malam semalam, sebahagian besar daripada adab-adab sebelum daripada tidur. Jadi insya-Allah hari ini kita akan menyambung apa yang ada dalam kitab ni. Kerana semalam tu kita banyak berbicara sesuatu yang luar daripada kitab ni. Ini kita ambil daripada kitab yang dikarang oleh Abid Zain bin Ibrahim bin Sumit Al-Hadrami, iaitu kitab yang membicarakan tentang 50 adab dalam kehidupan. Jadi hari ini kita akan masuk membicarakan isi yang ada dalam kitab ini, iaitu berkenaan dengan adab tidur, muka surat 61. Kalau yang tidak memiliki kitab boleh melihat pada ruangan komen
kita punya admin ada letakkan nota berkenaan dengan adab tidur. Jadi boleh rujuk di situ insya-Allah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-22, adab tidur. Yang pertama, kata pengarang kitab ini, sayujianya tidur di atas tilam atau lika dengan peraturan yang menghimpun segala adab yang berpatutan yang membawa kepada kesenangan dan kesentosaan. Yang pertama, sayujianya. Sayujianya, orang yang nak tidur tu tidur di atas tilam atau leka. Leka ni maksudnya hamparan. Tilam tu pun ibarat daripada hamparan juga. Cuma bila tilam ni dia merupakan suatu yang lebih, kita kata lebih sempurna keadaannya untuk tidurlah, dengan ketebalannya. Adapun hamparan ni ada boleh daripada berbagai-bagai jenis, sama ada tikar ke, toto ke, tu dipanggil hamparan untuk tidur. Maka di sini haruslah hukumnya untuk kita ni tidur dengan berhamparan. Bahkan termasuk daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas hamparan. Cuma hamparan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak serupa dengan apa yang kita miliki sekarang lah. Yang kita namakan dengan tilam berbagai jenis, walaupun kita kata hamparan toto, tapi dengan pengisiannya itu daripada bahan-bahan yang baik, maka Nabi SAW taklah seumpama kita. Tapi ada juga di rumah Rasulullah, di tempat tidur Rasulullah SAW itu hamparan ataupun tilam yang digunakan sebagai alas untuk tidur. Kalau kita lihat, ada beberapa daripada riwayat yang mengkhabarkan kepada kita tentang jenis hamparan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang pertama yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang keadaan hamparan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatina Aisyah menyatakan di antara hamparan ataupun jenis hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diperbuat daripada kulit sarungnya, kemudian diisi dengan sabut daripada batang tamar. Tu sarung luarnya itu diperbuat daripada kulit, lalu dalamnya itu diisi dengan sabut yang diambil daripada batang tamar, untuk melembutkan tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara salah satu daripada jenis hamparan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata walaupun ada sesuatu yang dialat, tapi taklah selembut apa yang kita ada sekarang ni. Kerana kalau sabut batang tamar ni memanglah dia termasuk dalam bahan yang halus, tetapi taklah selembut, cuma sekadar untuk memberikan sedikit keselesaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ada hamparan seumpama ni, tidak menafikan sifat zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma tidak berlebih-lebihan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia melarang untuk menebal-nebalkan hamparan tempat tidur. Kerana apa? Kerana dia boleh menyebabkan kita ni terlena sehingga tak mampu untuk bangun menunaikan ibadat pada malam hari. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua diriwayatkan daripada salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Hafsah, yang merupakan puteri kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab.
ketika ditanya kepada Sayyidatina Hafsah tentang hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha dia menyatakan bahawa hamparan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada kain yang kasar, yang disulam ataupun yang dijalin daripada bulu. Daripada bulu binatang. Maknanya adalah hamparan tu yang dijalin ataupun diperbuat daripada kain yang kasar yang diambil daripada bulu binatang. Jadi Sayyidatina Hafsah dia menyatakan apabila waktu malam ketika hendak tidur, Sayyidatina Hafsah ni dia akan menghamparkan kain yang kasar tu yang diperbuat daripada bulu ni dilipat kepada dua untuk dijadikan tempat tidur. Sehinggalah ada satu ketika Sayyidatina Hafsah ni dia melihat ada keperluan, mungkin dia kata selama ni tidur dengan hamparan kain tu dilipat kepada dua, jadi satu malam tu dia pun lipat kepada empat, daripada dua menjadi empat. Supaya apa? Supaya agak tebal, untuk memberikan keselesaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam tu dia pun lipat kepada empat, Nabi pun tidur. Bila bangun daripada pagi tu Nabi sedar, Nabi arahkan kepada Hafsah supaya kembalikan lipatan itu kepada dua. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan keselesaan yang lebih sehingga boleh menyebabkan Nabi ni lewat untuk bangun malam untuk menunaikan solat tahajud. Kalau kita nak lihat Rasulullah ni dia sentiasa matanya saja yang terpejam tapi hatinya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi nak mengajarkan kepada kita jangan terlalu selesalah kalau tidur ni dengan hamparan yang mahal ke ataupun dengan hamparan yang tebal, yang terlalu empuk, yang terlalu lembut, sehingga menyebabkan kita ni jadi terlalu lena, sehingga sampai tak sedar. Bukan kata tak sedar nak tahajud, terkadang sampai tak sedar nak bangun subuh. Ini jenis yang kedua, hamparan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperbuat daripada kain yang kasar, yang diambil daripada bulu binatang. Adapun yang ketiga, hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana riwayat hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang mana satu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab datang berziarah ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam sebuah bilik yang memang di situlah tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita nak kata bilik pun tak seumpama kita lah yang luas ni, yang memang cukup untuk tidur Rasulullah dan juga isterinya. Sehingga Sayyidatina Aisyah ketika menggambarkan tentang tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dia ketika Nabi nak solat pada malam hari tu, Aisyah terpaksa terpaksa membengkokkan sedikit kakinya untuk memberikan ruang kepada Rasulullah supaya dapat menunaikan solat. Nak kata tak besarlah tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sayyidina Umar ibn Khattab masuk nak bertemu dengan Rasulullah, ketika itu Rasulullah sedang berbaring. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring, dia nampak Umar masuk, dia pun bangun daripada pembaringannya. Ketika itu apabila Umar melihat kepada Rasulullah, secara tak langsung Sayyidina Umar ni menitiskan air mata. Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Sayyidina Umar menyatakan, "Ya Rasulullah, aku menangis kerana melihat keadaan dirimu. Bila bangun daripada tidur, tubuhmu itu berbekas-bekas, yang ini berjalu-jalu akibat daripada apa ni? Kesan daripada Rasulullah ni tidur di atas hamparan yang diperbuat daripada pelepah tamar. Pelepah tamar yang dijalin seumpama tikar tu dijadikan sebagai tempat hamparan tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila Nabi bangun tu menampakkan bekas di belakang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar pun menangislah melihat keadaan Rasulullah. Umar kata, engkau seorang pesuruh Allah, engkau seorang boleh dikatakan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi keadaan kau seumpama ni. Sedangkan musuh-musuh Allah daripada kaisarnya, daripada raja Parsinya, daripada Najashinya, kerajaan Rom sana, mereka tidur di atas hamparan-hamparan yang hebat-hebat. Tetapi mereka itu musuh Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mereka itu memilih kenikmatan dunia sedangkan aku memilih kenikmatan di akhirat. Itu di antara bentuk hamparan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 jenis lah kalau kita lihat daripada riwayat-riwayat yang kita nyatakan tadi. Baik. Jadi tidur di atas tilam ataupun di atas hamparan ni merupakan perkara yang diharuskan pada syarak. Tetapi janganlah sampai berlebih-lebihan sehingga terlalu nikmat, terlalu terlalu bersedap-sedap sehingga menyebabkan kita ni terleka daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kita lihat di zaman kita sekarang ni orang sanggup berbelanja sampai beribu-ribu ringgit hanya semata-mata untuk membeli kita kata tilam untuk tidur dengan alasan untuk kesihatan, untuk keselesaan, untuk baiki tulang dan sebagainya. Sehingga dengan sebab kita kata nilaian yang mahal itu menyebabkan kita ni terkadang sukar untuk bangun pagi. Kita sukar untuk bangun beribadah. Kita sukar untuk bangun untuk melaksanakan solat tahajud. Kalau kita lihat amalan yang dilakukan oleh para ulama, guru-guru kita dengan mereka ketika menuntut ilmu dan bahkan berterusan sehingga lepas daripada mereka menjadi guru dan sebagainya, tempat tidur mereka itu sekadar untuk rehat yang dapat meredakan keletihan, bukan untuk bernikmat-nikmat, kerana mereka ada lagi tanggungjawab yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengarang kitab kita ni dia bagi tahu sayujianya tidur di atas tilam ataupun leka yang di atas hamparan, terutama untuk kanak-kanak lah. Kanak-kanak yang kecil ataupun yang baru lahir ataupun peringkat nak membesar, jangan biarkan tidur di atas lantai, di atas simen, di atas mozaik dan sebagainya. Itu boleh menyebabkan rosaknya anggota tubuh dia, boleh menyebabkan kita kata kesan kepada kesihatan diri dia. Maka perlu ada hamparan. Okey, baik. Saya dia tidur di atas tilam atau leka ataupun hamparan dengan peraturan yang menghimpun segala adab yang berpatutan. Okey. Jadi walaupun tidur di atas tempat yang selesa seumpama tilam dan hamparan, tetap kena jagalah adab-adab yang patut kita jaga, yang membawa kepada kesenangan dan kesentosaan. Yang mana tempat tidur dan adab yang kita sertakan ketika tidur tu bersesuaian untuk mendatangkan keselesaan kepada kita ketika tidur. Baik. Yang kedua, hendaklah ia bersungguh-sungguh membersih dan mengaturkan bantal-bantal dan menyusunkan dia, ini akan bantal dan juga tempat tidur ibu bapanya dengan peraturan yang baik. Istimewa pula kemudian daripada bangun tidur. Ini termasuk di antara adab ataupun peraturan yang baik ketika hendak tidur, iaitu kita berusaha untuk membersihkan tempat tidur ni, dan juga mengaturlah segala apa yang patut ada di atas tempat tidur kita seumpama bantal. Kemudian bukan sekadar tempat tidur kita saja, kalau boleh sampai kepada tempat tidur ibu bapa kita kalau diberikan kebenaran. Kalau mereka berikan kebenaran untuk kita masuk mengemas, membersihkan dan sebagainya, maka kita buatlah. Okey, terutama menyusun dan mengemas ni segala apa yang ada di tempat kita, daripada tempat tidur kita, daripada hamparannya, bantalnya ni, istimewa pula kemudian daripada bangun tidur. Lepas daripada bangun tidur, itulah yang lebih utama. Jangan ditinggalkan macam tu saja. Jangan kita biarkan kepada mak kita ataupun ayah kita yang menguruskan tempat tidur kita. Jadi kita kena ajar kepada anak-anak kita supaya mereka tu reti untuk mengemas tempat tidur. Okey. Jadi kalau sebelum daripada tidur, di antara sunnahnya kita yang nak tidur ni, sunnahnya kita mengkibas dulu, ataupun kita seolah kita angkat hamparan tu, kita kibur dulu. Kita bersihkan apa yang ada di atas hamparan kita tu.
Kenapa? Dikhawatiri, takut-takut waktu kita tinggalkan tempat tidur kita daripada pagi sampai ke malam tu ada binatang-binatang yang berbisa yang menumpang tidur, umpama lipan ke, kalajengking ke, ataupun lipas ke, ataupun apa-apalah, semut dan sebagainya. Jadi apabila kita nak tidur tu, kita ambil hamparan kita tu, kita pun kita angkat gitu, bersihkan, kita tengok bawah bantal dan sebagainya supaya tidak ada sesuatu daripada binatang-binatang yang berbisa. Ini termasuk daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan kepada sahabatnya, dan Nabi sendiri melakukan sebelum daripada tidur, hamparannya itu dibersihkan dahulu, diperiksa, ditengok dulu, takut-takut ada sesuatu yang boleh mengakibatkan kemudaratan, seumpama binatang-binatang yang berbisa. Okey, jadi kalau ibu bapa kita izinkan, kita pun bantulah dia, kemas tempat tidur dia, kalau malam tu rapikan, biar dia selesa untuk tidur. Terutama bagi ibu bapa kita yang dah uzur, mereka yang tak mampu untuk menguruskan sendiri. Kalau mereka yang masih mampu tu memang dilaranglah terkadangnya. Dan kita pun tak boleh masuk kepada bilik ibu bapa kita ni tanpa keizinannya. Kerana tu ada larangan-larangan pada waktu-waktu yang tertentu kita tak dibenarkan masuk. Bila ibu bapa kita dah duduk dalam bilik tu, kita tak boleh main nak masuk saja. Mesti kalau nak masuk, diketuk pintu dulu, tanya boleh masuk ke tidak, kerana kita tak tahu apa yang sedang diuruskan oleh kedua ibu bapa kita di dalam bilik dia. Mungkin dia sedang tidur, ataupun mereka ada buat perkara-perkara yang memang peribadi mereka berdua. Jadi satu di antara adab kita nak masuk bilik tidur kedua ibu bapa kita ni, kita ketuklah. Kita ketuk dia pada waktu-waktu yang dia tak izinkan kita untuk masuk. Begitu juga kalau dia benarkan kita kemas, maka kita kemas. Kalau tak, maka tak apalah, dia mungkin uruskan. Jadi bab pada menguruskan ni biasanya terhadap ibu bapa yang telah uzur, yang memang berhajat kepada perhatian dan juga pertolongan daripada anak-anak. Yang ni kita kena tengok, kita kena rapikan, kita tolong bersihkan. Kalau perlu tukar cadarnya, kita tukar. Kalau kita perlu tukar bantalnya dan sebagainya, kita tukar. Kerana mereka dah uzur, mereka tak mampu nak buat sendirian, maka kitalah yang bertanggungjawab untuk membantu. Ini di antara bentuk akhlak dan juga adab kita terhadap ibu bapa. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, di antara adabnya, wajiblah ia seseorang yang nak tidurlah. Dalam bab ni kita khususkan kepada perempuan. Lelaki pun boleh, tak ada masalah. Wajiblah ia, yakni mereka yang hendak masuk ke tidur, membiasakan diri pada hormatkan ibu bapanya sebelum tidur, dan kemudian daripadanya, yakni pada masa bangun tidur, dengan segala tanda kehormatan. Jadi sebelum kita nak masuk kepada tempat tidur dan ibu bapa kita nak masuk kepada tempat tidur ni, dituntut kepada kita ni supaya membiasakan diri memberikan penghormatan kepada ibu bapa kita. Antaranya apa? Minta maaflah salah dan silap kita terhadap mereka. Kemudian berikan layanan apa yang mereka perlukan sebelum daripada tidur. Tanyakan kalau ada apa-apa yang ingin dipesan, ataupun ada apa-apa yang nak perlu disediakan. Kena tanyalah. Berikan penghormatan. Terutama salam, kalau boleh salam, cium mereka. Kemudian minta maaf. Kerana kita tak tahu bila mereka tidur, kita pun tidur. Siapa di antara kita yang boleh bangun pada esok hari itu, wallahu a'lam. Kerana apabila kita tidur, kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita yang tak bangun lagi besok, ataupun boleh jadi ibu bapa kita yang tak bangun lagi. Kerana kita tak pasti esok tu milik kita ataupun tidak, wallahu a'lam. Kerana itu sebelum daripada kita tidur, dituntut untuk kita memberikan penghormatan kepada kedua ibu bapa kita. Dan berikan penghormatan kepada mereka. Lakukanlah sebaik-baik kelakuan. Jangan sampai sebelum daripada tidur tu ibu bapa menyimpan perasaan marah, ibu bapa menyimpan perasaan kecil hati, ibu bapa tidak redha kepada kita. Jangan sama sekali. Kerana selama mana ibu bapa ni tak redha kepada kita, selama itulah para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala akan mendoakan keburukan untuk kita. Bukan sebelum tidur saja, bahkan apabila bangun daripada tidur tu, kitalah yang terlebih dahulu yang menyediakan keperluan untuk dia, makan pagi dia ke, ataupun apa-apa keperluan yang dia berhajat kepada kita. Kalau waktu kita masih kecil tu, memanglah dia yang mengatur segala urusan kita. Jadi apabila kita dah meningkat dewasa, kita dah mampu untuk menyediakan sesuatu untuk dia tu, kitalah yang beri khidmat
Khidmat kepada dia sebagai ibu bapa. Dan menyempurnakan segala kewajipannya dan menyempurnakan segala haknya. Apa perkara yang menjadi kewajipan seorang anak kepada ibu bapa, mereka kena tunaikan sebelum daripada tidur tu. Apatah lagi ibu bapa itulah sebab mengada dan membela, peliharakan dia. Kenapa kita kena tunaikan tu? Kenapa kita kena hormat kepada ibu bapa? Kena melayani mereka dengan sebaik-baik layanan. Kemudian kena menyempurnakan segala kewajipan yang ada pada mereka. Kerana ibu bapa ni lah yang menjadi sebab kita ada. Kerana mereka lah yang menjadi sebab kita ada. Dan mereka lah yang membela serta memelihara kita sampailah keadaan kita sekarang ni. Kerana itu wajib atas kita memberi khidmat dan juga membalas apa juga kebaikan yang telah diberikan oleh kedua ibu bapa kita kepada kita. Walaupun apa yang kita lakukan ni sebenarnya tak ternilai jika nak dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua ibu bapa terhadap anak-anaknya, terutama ibu lah. Kerana ibu ni dia ada 3 perkara, 3 kesukaran yang dilalui oleh seorang ibu terhadap anaknya. Yang pertama, kesukaran ketika mengandung. Yang kedua, kesukaran ketika melahirkan. Dan yang ketiga, kesukaran ketika nak membesarkan. Ini 3 keadaan, kepayahan, bebanan, kesukaran, kesakitan yang ditahan oleh ibu semata-mata nak melihat anak-anak ni membesar dalam keadaan baik. Kerana itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, kita boleh lihat kisah ni dalam kitab Muhimmah. Bagaimana pengarang kitab tu dia menakalkan satu kisah berkenaan dengan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Yang mana satu ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ketika itu zaman tu dia menjadi Amirul Mukminin. Dia keluar daripada rumahnya, kemudian bersama dengan sahabat-sahabatnya keluar untuk melihat keadaan ahli qaryahnya. Sehinggalah satu keadaan dia melihat kelakuan seorang perempuan. Melihat keadaan seorang perempuan yang mana perempuan ni dia memikul ayahnya duduk di belakang dia. Ayahnya ada di belakang dia. Sehingga apa juga pekerjaan yang dia buat, dia tak lepaskan ayahnya di belakang. Dia menyapu ke, dia mengangkat sesuatu ke, dia bersihkan barang ke di luar rumah tu. Jadi dia letaklah ayah di belakang. Sehingga apabila Sayyidina Umar melihat keadaan tersebut, Sayyidina Umar menyatakan, ajib, takjub aku. Sungguh, Umar kata pada sahabat-sahabat, kamu menyaksikan bahawa sesungguhnya perempuan ini telah menunaikan hak bapanya. Sahabat-sahabat yang ada tu dia kata pun, benar wahai Amirul Mukminin, bahawa perempuan ini telah menyempurnakan haknya. Jadi perkataan Sayyidina Umar ini didengari oleh perempuan tersebut. Didengari oleh perempuan tersebut. Jadi perempuan ni apabila dia mendengar perkataan Sayyidina Umar Ibn Khattab, dia menyatakan, wahai Amirul Mukminin, sungguh kamu telah salah dalam menyangka tentang perbuatan diriku. Lalu Sayyidina Umar tanya, kenapa pula? Sebenarnya aku meletakkan ayahku di belakang ini kerana dia ni dah termasuk seorang tua yang dah kembali kepada kanak-kanak. Yang ni sudah nyanyuk. Yang mana setiap waktu dia berhajat kepada aku. Makan nak cari aku, tukar pakaian nak cari aku. Apa juga keperluan yang dia nak, maka dia memanggil aku. Sehingga apabila aku berada jauh sedikit daripada dia, dia pun sentiasa memanggil nama aku. Oleh kerana nak memudahkan urusan aku, maka aku pun letaklah dia di belakang aku supaya dia tak mencari-cari aku bila dia memerlukan aku. Kemudian dia kata, perempuan dia kata, tetapi sesungguhnya aku tidak menyempurnakan hak bapaku. Kerana sewaktu kecil bapaku menjaga aku, memelihara aku dengan harapan supaya aku ni membesar dalam keadaan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalani kehidupan. Tetapi sedangkan aku pula ketika aku memelihara dia, menjaga dia, aku letakkan harapan supaya dia cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu beza. Bezanya mana? Ibu bapa bila dia menjaga anak daripada kecil, dia mengharap supaya anak ni selamat sampai kepada dewasa, supaya jadi manusia, berjaya dalam kehidupan, berjaya dalam pendidikan dan sebagainya. Tetapi seorang anak apabila dia menjaga bapanya yang tua, menjaga ibunya yang tua, apa harapannya? Dia mohon kepada Allah kalau boleh cepat-cepatlah
ibu bapa ni dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak sabar? Ini lain. Kerana tu dia kata, aku belum lagi menyempurnakan apa yang telah diberikan oleh bapaku kepada diriku. Nak menggambarkan kepada kita tentang besarnya pengorbanan ibu bapa terhadap kita sebagai anak-anak ni, yang kalau kita usahakan apa jua perbuatan pun tak dapat nak membalas apa yang telah mereka berikan kepada kita. Tetapi kita sekadar melakukan yang kita mampu untuk menzahirkan kasih sayang, sebagai nak menzahirkan balasan kita kepada ibu bapa kita. Kerana tu kita wajib menyempurnakan segala kewajipannya, kerana ibu bapa itulah yang menjadi sebab kita ni ada, dan ibu bapa itulah yang membela serta memelihara kita. Okey. Serta bersungguh-sungguh dengan hal ehwal kehidupan ibu bapa tu. Yang ni kita bersungguh-sungguhlah dalam membantu kedua ibu bapa kita tu dalam menjalani kehidupan, terutama sekali ketika usia tua mereka. Kerana kalau mereka masih lagi berkeupayaan untuk bekerja sendiri, untuk mengusahakan sendiri, masa tu mereka tak nampak kita. Bukan tak nampak macam mana, maksud mereka tak memerlukan kita. Kerana ibu bapa ni memang sikap dia macam tu. Egonya ibu bapa ni kerana mereka tak nak membebankan anak-anak. Itu memang adalah sikap ibu bapa. Selagi mana mereka mampu, selama itulah mereka tak nak mengharap kepada anak-anak. Ini sikap ibu bapa yang betul-betul memiliki rasa kasih dan sayang. Mereka tak nak bebankan anak-anak. Selagi mereka mampu, mereka nak juga beri kepada anak-anak. Walaupun anak tu dah berjaya, walaupun dia dah berkeluarga, tetapi dia tetap juga nak ada daripada hasilnya itu diberikan kepada anak-anak. Tetapi waktu mereka dah tak mampu, mereka dah tak boleh bergerak ke sana kemari, ketika mata mereka sudah tak boleh melihat, ketika tangan mereka sudah tak mampu memegang, ketika kaki mereka sudah tak mampu berdiri, saat itu mereka sangat memerlukan anak. Saat itu memang sangat mereka memerlukan anak. Jadi kalau sampai pada waktu tu, maka bersungguh-sungguhlah kita ni dengan melakukan segala hal ehwal kehidupan ibu bapa kita, sebagai usaha kita memberikan kesenangan hati mereka sebelum mereka dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan besar kelebihannya bagi mereka yang senantiasa mendahulukan ibu bapanya dalam apa jua keadaan. Seumpama kita telah nyatakan pada bab yang terdahulu. Sehingga kan kalau kita lihat, Nabi SAW ada menceritakan tentang keadaan 3 orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan amalan soleh mereka itu sebagai wasilah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yani mereka bertawassul dengan amalan soleh mereka. Okey, di antaranya yang pertama, seorang kita kata majikan yang menyimpan gaji daripada kulinya, kemudian dijadikan modal. Apabila kulinya datang menuntut gaji, dia berikan keseluruhan keuntungan daripada modal yang diambil daripada gaji pekerjanya. Yang kedua, seorang pemuda yang menolak ajakan daripada saudaranya untuk berzina, kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa? Seorang lelaki yang berkhidmat kepada kedua ibu bapanya. Sehingga diceritakan lelaki ini kebiasaannya dialah yang menyediakan makan minum kepada kedua ibu bapanya. Di samping tu dia ada ahli keluarga, dia ada anak-anak, dia ada isteri. Tetapi di rumahnya tu dia juga bertanggungjawab menjaga kedua orang tuanya yang sudah tua, yang matanya sudah tak lihat, yang tak mampu untuk menguruskan kerja. Sehinggalah satu hari dia keluar daripada rumah mencari sesuatu untuk dijadikan makanan. Apabila dia balik ke rumah dengan membawa rezeki untuk dimakan, didapati bahawa kedua ibu bapanya sudah tidur. Sudah tidur dalam keadaan belum makan lagi. Jadi ketika itu anak-anak pun adalah anak-anak dia semua ada ni, nak makan dia kata kita kena tunggu. Ayah dia kata ni kena tunggulah, tunggu sampai tok dengan nenek kita ni bangun, dah bangun nanti baru kita makan. Oleh kerana kedua-duanya tak bangun, anak-anak ni
dalam keadaan minta pun ayah dia tak bagilah. Kenapa? Nak menghormati kedua ibu bapanya. Sampailah tertidur. Keesokan paginya bangun, barulah dia beri makan, barulah dia beri makan kepada anak-anaknya. Kemudian dia kata, ya Allah, kalau amalan yang aku buat tu ikhlas nak cari redha-Mu, maka berilah pertolongan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan amalan solehnya yang memberi khidmat kepada ibu bapanya, yang memuliakan kepada ibu bapanya sebagai wasilah untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan bimbang. Anak yang sentiasa memberikan khidmat kepada kedua ibu bapanya, ikhlas nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mengalami kesempitan dalam kehidupan. Bahkan ada saja jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat redha kedua ibu bapa, berkat doa kedua ibu bapa, berkat pertolongan kita kepada kedua ibu bapa tu akan sentiasa membuka jalan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Sebab tu kena bersungguh-sungguhlah ketika kita menyempurnakan segala al-ihwal, kewajipan. Sebelum daripada tidur tu, apa juga keperluan yang kita boleh tunaikan, kita buat. Kerana kita tak tahu lepas kita tidur ni berkesempatan ataupun tidak kita nak memberikan khidmat kita kepada kedua ibu bapa. Selepas kita daripada tidur ni, bila kita dah tutup mata ni, kita tak tahu sama ada kita boleh dapat pengampunan ataupun redha daripada ibu bapa kita tak tahu lagi. Jadi selama mana ada kesempatan sebelum daripada tidur tu, kalau memang ada kesalahan, kita ada tutur kata ataupun perbuatan yang tak menyenangkan hati ibu bapa kita ni, maka cepat-cepatlah kita minta redha, kita minta maaf kepada dia. Okey. Dan guru-guru, dan wajiblah juga dia menghormatkan kepada guru-gurunya dan menyempurnakan segala kewajipan dan bersungguh-sungguh dengan hal ehwal gurunya itu. Kerana apa? Kerana guru-gurulah yang memperhiaskan akalnya dengan segala adab dan ilmu-ilmu yang memberikan kebajikan. Guru tu peranannya besar. Kerana dengan sebab gurulah kita tahu bagaimana nak beradab dengan ibu bapa, bagaimana nak menghormati kepada ibu bapa, bagaimana kita nak menyempurnakan agama Allah Ta'ala, bagaimana kita nak buat kebajikan, bagaimana nak meninggalkan halal dan haram. Maka guru ni tanggungjawab besar. Dan juga bakti ataupun jasanya kepada murid tu sangat besar. Kerana tu beruntunglah seorang bapa yang mana dia merupakan guru dan bapa kepada anaknya. Beruntung sangat. Sebab apa? Dia dapat dua benda. Sebagai pengorbanan sebagai bapa dan pengorbanan sebagai seorang guru. Jadi sebagai murid, wajib kita menghormati guru kita. Kerana guru itulah seolah-olah seumpama pembuka kebaikan. Dialah yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan nak menuju kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak mengenal kepada Allah, kita kena kenal guru dulu. Kenapa kena kenal guru dulu pula? Sebab kalau tersalah pilih guru, maka takkan kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita salah pilih guru, maka kita tak akan dapat menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum nak mengenal Allah, pastikan kita kena kenal guru yang boleh membawa kita sampai kita betul-betul kenal kepada Allah. Kita kenal kepada Rasulullah. Kita kenal syariat Allah. Kita kenal syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dapat guru yang seumpama ni, yang membuka kepada kita segala pintu-pintu kebaikan, sehingga kita dapat berakhlak dengan akhlak yang baik, dan kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita dapat menjaga diri daripada perkara-perkara maksiat, dan kita dapat menunaikan segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka guru yang seumpama ni memang selayaknya diberikan penghormatan, layaknya diberikan ditunaikan segala hak dan kewajipannya. Dan guru yang seumpama ni memang sepatutnya kita kena bersungguh-sungguh memberikan apa juga keperluan yang dapat memudahkan urusan kehidupannya. Itu sebahagian. Baik. Kemudian kita masuk pada membicarakan tidur yang mensihatkan. Bagaimana tidur yang sepatutnya. Bukan sekadar kita kata tidur ni letak kepala pejam mata berdeku. Itu bukan. Maksudnya bagaimana cara tidur yang sebenar, yang boleh menyebabkan tubuh kita sihat. Yang boleh menyebabkan tubuh kita menjadi sihat. Kerana kita tahu tidur ni di antara salah satu daripada wasilah untuk merehatkan diri. Tetapi terkadang ada juga orang yang tidur tapi dia tak sihat. Tidur yang tak menyihatkan. Ni tidur yang mensihatkan. Bagaimana? Adalah tidur itu
adalah tidur itu suatu tuntutan tabiat. Suatu tuntutan tabiat. Sebagai manusia, tidur ni memang tabiat. Okey, kita sebagai manusia ada banyak perkara yang dijadikan sebagai tabiat kehidupan kita. Antaranya apa? Tidur, makan, minum, sakit. Itu termasuk bahagian daripada tabiat kehidupan seorang, tabiat kehidupan manusia. Memang ada pada diri dia. Perkara yang memang kita kata sentiasa ada, yang berpusing dalam kitaran kehidupannya. Jadi tidur ini suatu tuntutan tabiat. Kerana tujuan tidur tu menghilangkan penat dan memulihkan kekuatan yang telah dihilangkan oleh seseorang pada masa ia bekerja di siang hari. Itu di antara hikmah ataupun faedah tidur. Untuk apa? Untuk menghilangkan penat. Menghilangkan penat, sama ada penat pada tubuh ataupun penat pada akal. Terutama penat pada akal lah. Kerana akal ni kalau dia penat, walaupun tubuh tu masih nak bergerak buat apa lagi, jadi banyak pekerjaan yang tak boleh ditunaikan. Bila akal ni penat, letih lah, kemudian tak boleh nak fikir, rabutnya lagi, jadi berhajat kepada tidur. Bila tidur ni, dia merehatkan akal. Merehatkan akal dan juga merehatkan tubuh. Dan tidur ni juga untuk memulihkan, yakni untuk mengembalikan semula kekuatan yang hilang. Kekuatan yang kita gunakan pada masa kita bekerja di siang hari. Siang hari kan orang mula bekerja start pukul 8 ataupun balik pukul 6. Ada yang bekerja start pukul 10. Ada yang awal lepas subuh dah start meniaga dan sebagainya. Maka berhajat kepada tidur. Dengan tidur, maka dapatlah dia tu mengembalikan semula kekuatan. Kerana itu tidur ni termasuk bahagian yang penting juga, terutama bagi mereka yang bekerja di siang hari, yang malamnya itu nak digunakan untuk apa, kita kata orang yang bekerja di siang hari. Jadi bila malam hari itu adalah waktu untuk dia berehat, untuk dia tidur, supaya esok tu tenaga tu ada pada tubuhnya untuk memulakan pekerjaan yang baru. Seolah-olah tidur ni umpama reset lah, kita kata, kembalikan semula tenaga kita. Jadi kadar tidur tu dia melihat kepada kadar tenaga yang kita gunakan lah. Walaupun begitu, sebenarnya tidur ni dia ada had masanya. Bukan kita mesti boleh ikutkan berapa lama kita nak tidur. Tetap kerana dia ada had waktu dia. Kerana kalau tidur yang berlebihan pun tak elok juga. Selain daripada tak elok untuk tubuh badan kita, bahkan tidur yang berlebihan ini dia akan menyebabkan tak elok untuk hati kita. Itu untuk kelakuan hati kita. Kerana memperbanyakkan tidur ni dia boleh menyebabkan turisul qaswah fi qalbi. Bila banyak tidur ni dia boleh mewariskan kekerasan dalam hati. Sehingga seseorang tu dia akan menjadi pemarah, kemudian sukar untuk menerima nasihat, berat untuk melakukan ketaatan, sukar untuk melakukan ibadah. Berpunca daripada apa? Banyaknya tidur. Dia ada 3 perkara yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh menjadi punca kepada kerasnya hati. Bila hati dah mula keras, penyakit yang pertama yang akan datang pada hati itu kelalaian. Bila ada lalai, maka datanglah kepadanya itu malas untuk beribadah. Bila sudah malas untuk beribadah, maka mudahlah untuk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penting kita menjaga hati. Jadi Nabi SAW menyatakan ada 3 perkara yang termasuk dalam penyebab ataupun yang boleh mewariskan akan kerasnya hati. Yang pertama, hubbun naum, kasih kepada tidur, yang memperbanyakkan tidur pada waktu-waktu yang tak dituntut supaya dia tidur. Tu. Yang kedua, hubbut ta'am, kasih kepada memperbanyakkan makan. Makan, banyak makan. Bila banyak makan, tubuh jadi berat. Bila tubuh jadi berat, mata jadi mengantuk. Bila mata jadi mengantuk, maka mudah untuk tidur. Okey. Dan yang ketiga, hubbur rahah, yakni suka kepada hiburan, suka kepada permainan, suka kepada keseronokan, sehingga menyebabkan hatinya itu sukar untuk menerima kebaikan.
keras hatinya untuk menerima nasihat. Ini 3 perkara yang perlu kita jauhkan. Jadi salah satunya itu ialah termasuk dalam memperbanyakkan tidur. Okey, walaupun tidur ni kebaikannya untuk mengembalikan tenaga, tetapi jangan sampai terlalu lama kita tidur melebihi daripada waktu yang sepatutnya. Nanti dia akan bagi tahu ke depan ni masa tidur yang sesuai. Baik. Kemudian yang kedua, di antara adab tidur ni yang dinyatakan dalam kitab ni, hendaklah ia memakai pakaian tidur yang tertentu lagi luas. Jadi bila nak tidur tu, pastikan kita memang pakai pakaian tidur. Memang pakaian tu digunakan untuk tidur, dan pakaian tu daripada pakaian yang luas, bukan pakaian yang sendat, sempit dan sebagainya, bukan. Kalau kita lihat pada kuliah semalam, kita nyatakan pakaian yang memang sesuai sehingga menutup aurat yang patut kita tutup. Perempuan dan lelaki tu dia menutup. Okey, pakaian yang luas, yang tak mudah terdedah lah. Yang tak mudah terdedah. Kalau orang lelaki dia tidur pakai kain. Okey, dia pakai tidur pakai kain. Kalau dia tidur bersendirian dalam bilik tu tak jadi masalah. Tapi kalau dia tidur di luar yang tempat lalu orang dan sebagainya, maka kain tu tak sesuai untuk dia pakai. Walaupun kain tu termasuk dalam pakaian yang paling baik untuk tidur kerana mendatangkan keselesaan. Okey, tapi kalau berada di luar daripada bilik maka tak sesuai kerana mudah terdedah auratnya. Dalam bilik itulah lain cerita. Jadi pakai pakaian yang luas. Jangan pakai pakaian yang sempit kerana dia akan menyebabkan hilangnya keselesaan. Jadi apabila tidur dengan pakaian yang tertentu yang memang kita khususkan untuk tidur dengan pakaian yang luas, nanti dia akan menyempurnakan kesenangan. Yang ini akan mendatangkan keselesaan pada tidur. Okey, keselesaan kepada kita untuk tidur. Sebab tu hendaklah memakai pakaian yang tertentu lagi luas, yang selesa. Okey, baik. Dan yang seterusnya, termasuk daripada tidur yang menyihatkan, bahawa sebaik-baik waktu tidur itu ialah pada malam hari. Sebaik-baik waktu tidur itu ialah pada malam hari. Kerana apa? Kerana malam itu sempurna syarat-syarat yang lazim. Kerana malam tu suasananya itu, keadaannya itu memang menyempurnakan syarat-syarat orang tidur. Kita nak tidur ni, dia ada suasana yang boleh mendatangkan ketenangan ketika kita tidur. Seperti apa dia kata? Sunyi senyap. Tu sunyi senyap. Yang ni senyap lah, sunyi daripada bunyi-bunyian. Sunyi senyap daripada barang yang merisaukan pendengaran. Mana tak bising lah. Jadi malam ni memang waktu yang sesuai. Memang kita sesuai tidur ni pada waktu malam. Kerana malam ni banyak aktiviti terhenti. Seumpama contoh kalau kita duduk di kawasan kampung dan sebagainya tu, dan kalau kita duduk di perumahan dan sebagainya pun dapat lihat perubahan. Kalau siang tu nak tidur susahnya. Kenapa? Dengan bunyi kenderaannya, lorinya, keretanya, kemudian dengan orang lagi yang tak tidur, bisingnya, suaranya lagi dan sebagainya, kita takkan boleh tidur dengan selesa. Tapi kalau malam ni memang sesuai untuk tidur. Kenapa sesuai untuk tidur? Antaranya suasana tu senyap, sunyi je, kenderaan pun mula kurang, bising-bising pun tak ada, orang lain pun mula tidur dan sebagainya. Jadi malam ni memang waktu yang sesuai untuk tidur. Dan malam ini juga merupakan waktu yang sesuai untuk kita bermunajat kepada Allah. Kerana tu dituntut atas kita ni, orang yang beriman, orang Islam ni, memperbanyakkan berjaga di sepertiga malam. Supaya ada satu waktu di malam hari tu yang kita bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Waktu tu waktu yang paling sesuai, waktu yang tak membimbangkan hati kita, waktu yang tak merisaukan hati kita, waktu yang tak membingitkan pendengaran kita dengan sesuatu yang tak nak kita dengar lah, daripada bunyi-bunyi bising, sehingga kita nak beribadah pun menjadi tenang. Okey, kerana tu dia kata waktu malam ni memang waktu yang sesuai. Maka barang siapa yang menukarkan tidur malam dengan siang hari, yang ni tukar, malam dia tak tidur, dia tidur pada siang hari, maka iaitu menyalahi undang-undang kesihatan. Menyalahi undang-undang kesihatan. Jadi kesihatan pun ada undang-undang, cuma tak kena tangkap je lah.
Tapi maknanya menyalahi akan undang-undang kesihatan. Siapa yang mengamalkan tidur banyak pada siang hari sehingga malam harinya berjaga, akan memberi kesan kepada kesihatan tubuhnya. Akan memberi kesan kepada kesihatan tubuhnya. Okey, dan menyalahi peraturan tabiat, menyalahi peraturan kebiasaan kehidupan manusia lah. Kenapa? Manusia kebanyakannya malam tidur. Siang barulah mereka itu beraktiviti, kerja dan sebagainya pada waktu siang. Jadi waktu malam ni mereka tak buat. Maksudnya malam ni memang digunakan untuk tidur. Kerana tu siang dan malam ni dia ada perbezaannya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tu dengan ada perbandingannya. Siang dan malam tu kan berbeza. Siang dengan cerahnya, maksudnya dengan mudah untuk melihat ke sana kemari kerana cahaya banyak dan sebagainya. Mana aktiviti banyak buat pada siang hari. Adapun malam ni dengan gelapnya lagi, dengan kurang pencahayaan dan sebagainya. Jadi aktiviti tu sukar. Jadi Allah Ta'ala jadikan molek dah, comel dah tu keadaannya. Siang memang waktu untuk kita beraktiviti kerja dan sebagainya. Malam Allah Ta'ala jadikan dengan kegelapan, tujuannya untuk kita istirahat. Sebab tu suasana siang dan malam ni ada perbezaan. Kalau siang ni memang kita duduk dalam rumah pun kita akan dengar bunyi anginnya, bunyi burungnya, bunyi ayamnya, macam-macam lah bising pada siang hari. Tapi malam ni sunyi je, semua binatang pun jadi senyap je. Lepas tu malam ni sesuainya untuk tidur. Kerana tu memang peraturan tabiat. Maka tiadalah ia mendapat kesenangan yang dikehendakkan daripada tidur itu. Siapa yang tidur pada siang hari ni memang tak akan dapat kesenangan lah. Memang tak akan dapat keselesaan dan memang tak akan dapat kelenaan. Kalau boleh juga tu memang kaki tidur lah kita kata. Kalau siang hari dia boleh terbongkang dengan apa kita kata berdengkurnya dan sebagainya sampai tak berganjak langsung, memang orang ni jenis kaki tidur. Dia dah menyalahi peraturan kehidupan ni. Kita tak boleh. Kalau kita tak biasa tidur pada siang hari ni, memang tak dapat tidur dengan nyenyak lah. Melainkan kalau betul-betul letih tu barulah. Okey. Tapi walaupun begitu, jadi siang hari ni ada waktu yang dituntut untuk kita tidur. Ada juga waktu yang dituntut untuk kita tidur pada siang hari. Iaitu namakan sebagai waktu apa ni? Qailulah. Waktu yang kita ambil sedikit daripada waktu siang tu, iaitu sebelum pada masuk waktu zuhur. Ini sebelum sampai pada azan zuhur tu, setengah jam ataupun 1 jam sebelum daripada tu, kita tidur sikit. Kita tidur sebentar. Tujuannya untuk apa? Dia memberi kelebihan pada malam hari untuk kita beribadat, untuk menghilangkan ngantuk selepas daripada maghrib tu, untuk beribadat sampai kepada waktu yang sesuai untuk tidur tu. Maka syarat dia punya kaedahnya kena tidur tengah hari tu. Dan orang yang tidur pada waktu qailulah ni, dia akan bertambah kecerdasan akalnya tu. Mana akal fikirannya tak akan jadi orang yang cerdik. Okey. Jadi siang ni ada waktu yang dilarang kita tidur, ada waktu yang dituntut atas jalan sunat supaya kita tidur. Adapun kebanyakan waktu tidur tu adalah pada malam hari. Okey. Seperti mana siang hari ada waktu yang digalakkan kita supaya tidur, di malam hari pun gitu juga. Ada waktu yang kita digalakkan supaya bangkit, jangan tidur. Kalau siang tu disuruh ambil sedikit waktu supaya kita tidur. Tapi kalau malam ni, apabila kita tidur, dituntut ada waktu yang kita tu supaya bangun, jangan tidur. Iaitu sepertiga malam, untuk kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan waktu tu untuk memperbanyakkan ibadah, berzikir, beristighfar, bertaubat, berdoa, dan berbagai-bagai lagi daripada amalan yang saleh. Okey, baik. Dan sebaik-baik baring kerana tidur. Ini dipanggil postur ataupun keadaan kita nak tidur. Bagaimana keadaan sebaik-baik bentuk tubuh kita kalau nak tidur. Jangan asal baringnya letak kepala lelap. Ada juga pesan gitu, mudah tidur. Jadi orang yang mudah tidur. Baik, dia kata sebaik-baik baring. Sebaik-baik baring ni ibarat daripada kita meletakkan tubuh di atas hamparan tempat tidur lah. Tu. Sebaik-baik baring kerana tidur itu ialah pada salah suatu daripada dua lambung, yakni mengiring ke kiri atau ke kanan, dan yang terutamanya pada pihak lambung kanan. Kalau nak ikut sunnah tu kanan lah.
Walaupun boleh kiri dan kanan, tapi sebaik-baiknya di sebelah kanan. Kenapa? Kanan lebih menepati akan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Apa kelebihannya kita tidur di sebelah lambung kanan? Lambung ni masuk sebelah sini. Kita tidur dalam keadaan begini, ngiring. Kita panggil ngiring lah ni. Dalam keadaan ngiring ni, kalau mampu kita boleh usahakan untuk menghadap kepada kiblat. Mana yang ni menghadap kepada kiblat. Seluruh ni menghadap kepada kiblat. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak mengapalah. Manakala boleh, yang ni menghadap kepada kiblat dalam keadaan kita mengiring di lambung sebelah kanan. Supaya apa kelebihannya? Supaya mendapat kesenangan dan melepaskan daripada bertindih hati dengan perut dan jantung dengan paru-paru. Supaya bila kita tidur sebelah kanan, jantung kita duduk sini, hati kita duduk sebelah sini, letak sebelah sini, sini dengan sini. Jadi bila kita tidur gini, jadi jantung kita ni bebas daripada tekanan. Kalau kita tidur dari sebelah sini, paru-paru ni dia akan menekan, perut kita pula menekan kepada hati. Tu yang jadi rasa macam sempuk, sempit, tak boleh nak bernafas dan sebagainya. Jadi suruh sebelah kanan. Bila sebelah kanan ni, jantung kita jadi lega. Lega tu jadi pernafasan pun jadi elok. Ni di antara kaedah orang nak menghilangkan berdekur, tidur gini. Supaya lepas. Dia lepas. Okey. Jadi maknanya dituntut sebelah kanan. Supaya lebih selesa. Jantung tu tak terhempit. Jadi sebab orang yang kita bila tidur ni, jantung kita lebih banyak bekerja. Dia nak pump darahnya pergi ke seluruh tubuh dan sebagainya. Jadi kalau kita tidur gini, seolah menghempit dia lah. Tu yang jadi kadang kita rasa kebas sebahagian tangan, sebahagian kaki, sebab darah tu tak dapat dipam dengan baik. Okey. Walaupun kita kata kaedah ni diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu lagi, hikmahnya baru kita nampak sekarang. Jadi ahli kesihatan ataupun doktor ni bila kaji-kaji, dia kata betul, tidur gini menepati dengan perkara yang sesuai dengan kesihatan. Walaupun Rasulullah dia tak cakap lah, dalam hadis tu kata kalau dia mau tidur sebelah kanan, elok untuk paru-paru, untuk hati dan sebagainya. Nabi tak khabar gitu. Tapi hikmahnya ada. Kerana di sebalik sunnah tu memang ada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma Nabi bersabda dalam hadisnya, Nabi kata iza ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah summa taji' ala shikkikal aiman. Nabi kata jika kamu akan berbaring di tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana kamu akan berwuduk untuk salat, dan berbaringlah di sebelah kanan. Semata-mata sampai situ saja. Tak ada Nabi kata kalau baring sebelah kanan, paru-paru tak jantung tak tertindih, hati tak tertindih, Nabi tak khabar. Cuma orang hari ni bila buat kajian, mereka dapati bahawa tidur tu tidur yang paling sesuai. Jadi bila malam hari Nabi tidur, gitulah keadaannya. Nabi letak sebelah kanan, kemudian tangan ni diletakkan di atas pipi. Dia letak atas pipi. Dan terkadang Nabi menunjukkan tangannya, Nabi letak atas ni. Itu kalau Nabi tidur pada awal malam hari. Adapun kalau tidur ataupun berbaring seketika ketika nak menunaikan solat, bila masuk waktu, Nabi akan solat sunat. Sementara nak tunggu orang yang datang, Nabi akan berbaring seketika dengan mendongkakkan, kita kata tegakkan dia punya tangan. Gini, tidur gini. Tak tidur lah, boleh letak gini je. Rasulullah akan letak gini. Itu masuk sunnah ni. Sementara kita nunggu imam tak sampai lagi dan sebagainya, kita perlu letak. Jangan sampai tidur dekur, batal lah sembahyang. Sembahyang. Sebab tak tetap papan punggung. Ada. Ini mana kita sekadar letak sambil-sambil gitu. Ini kita masuk sunnah. Termasuk sunnah. Tidur dalam keadaan begitu. Okey, jadi dia kata sebaik-baik baring itu sebelah kanan. Okey. Adalah tidur melentang. Okey. Adalah tidur melentang, dia kata. Adalah tidur melentang itu mewajibkan banyak tidur. Tidur melentang macam mana? Tidur dada, kepala ngadap ke atas. Ini tidur melentang. Melentang, tidur melentang itu. Okey. Dia kata adalah tidur melentang itu mewajibkan. Apa dia kata mewajibkan ni? Adalah tidur melentang itu mewajibkan banyak tidur. Memang selesa betul lah. Kalau tidur kita memang mewajibkan banyak tidur, dia kata. Dan tersentak-sentak, terkejut-kejut. Tu macam tidur. Tu.
mengigau-ngigau, mudah untuk mengigau, atau merupakan kepadanya di dalam tidur itu beberapa mimpi yang menakuti. Mudah untuk mimpi. Mimpi pula mimpi yang menakutkan. Seperti apa? Melihat ular, lihat harimau, atau memikul yang berat-berat dan sebagainya. Jadi apabila tidur dalam keadaan melentang ni, dia mudah mimpi. Mimpi pula mimpi yang buruk. Mimpi ular, mimpi harimau. Udah mimpi ni buat kerja berat. Sampai kan kalau bangun daripada tidur tu, kita rasa tu yang setengah orang kata kena tindih dan sebagainya. Bila keadaan tidur, mana tidur tu tidur gini, memang sedap sedap, kena pegang dan sebagainya. Sampai nak bangun pun rasa berat. Tu kata Allah, tubuh nak berat susah. Bila bangun tu rasa letih je. Rasa letih. Kenapa? Sebab tidur dalam keadaan melentang. Okey. Jadi dia mudah untuk kita terkejut-kejut dan juga mengigau. Mengigau. Jadi kena tidur paling baik tidur sebelah kanan. Okey. Adalah tidur meniarap. Ni tidur yang tak elok ni. Tidur melentang ataupun tidur meniarap. Bukanlah larangan ni atau larangan yang haram tu, taklah. Tapi dia tegah. Dia tegah. Adalah tidur meniarap itu tiada patut pada adab. Jadi tidur meniarap ni terbalik daripada terlentang. Dada kita kat bawah, punggung kita ngadap ke atas. Itu dia panggil tiarap. Tu. Adalah tidur meniarap itu tiada patut pada adab. Okey, tak eloklah. Lagi-lagi perempuan tidur meniarap. Ada tidur meniarap itu tiada patut pada adab. Mana adab yang tak elok orang tidur meniarap. Okey. Dan tiada pula pada kesihatan, dan tak elok untuk kesihatan. Istimewa pula menyemputkan nafas dan membanyakkan mimpi-mimpi yang menakuti. Tu. Jadi dada kita ni tertekan. Bila kita tidur tiarap ni, dada kita duduk bawah. Dia tekan betul lah. Tekan paru-paru, tekan kita punya jantung ni. Jadi dia akan menyebabkan sesak nafas. Kemudian akan membanyakkan mimpi-mimpi yang menakuti. Ni termasuk dalam larangan Nabi. Tidur tengkurap kita panggil. Tidur meniarap ni. Tidur meniarap. Rasulullah dalam satu hadisnya, ada seorang sahabat ni, nama dia Yaish bin Tuqfah Al-Ghifari. Dia kata, ketika aku tidur dalam masjid, waktu tu posisi perut aku di bawah. Mana tiarap lah, punggung aku di atas. Datang seseorang dan menggerakkan aku dengan kakinya. Mana menggerakkan dengan kakinya. Kemudian dia pun berkata, tidur seperti ini dibenci oleh Allah. Digerak, ada seorang lelaki ni, dia tidur tak nampak lah. Dia gerak-gerak, dia kata tidur macam ni dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata, aku bangun dan memalingkan tubuh aku lihat orang tu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu nak tunjuk pada Nabi kejut pakai kaki. Nabi kejut pakai kaki. Kejut pakai kaki. Sebab orang yang tidur tiarap ni, dia kadang efek dia tu, bila dia terkejut, dia akan pusing tu, dia buatlah macam-macam. Mungkin dia angkat tangan pang dalam pang kita tak sedar. Kita pula pegang itu. Jadi tidur tiarap ni tidur yang tak baik, tak molek. Terutama untuk kesihatan dan boleh mendatangkan mimpi-mimpi yang buruk. Okey? Okey, baik. Kemudian hendaklah meletakkan kepalanya di atas bantal yang lembut. Nak tidur yang sihat, dia kata letaklah bantal yang lembut di atas kepala. Dan janganlah tingginya itu lebih daripada 6 cm, lebih kurang 3 inci. Maksudnya bantal tu jangan bantal yang terlalu tebal, yang terlalu tinggi sehingga kalau kita tidur tu seolah-olah kita punya kepala ni terangkat gini sikit. Mana postur tubuh kita dengan postur leher ni dia tak tegak. Tu. Mana jangan sampai kalau tidur tu bantalnya sampai kita gini. Kita baringlah tapi gini. Dia kata jangan. Okey. Jangan lebih daripada 3 cm, 6 cm lebih kurang 3 inci. Supaya apa ni? Supaya tiada tertahan darah naik ke otak atau cukup turun darah tu. Supaya darah ni dia bila kita terlalu tinggi sangat, darah seolah tak boleh nak naik. Dan juga darah duk kepala tak boleh turun ke bawah. Jadi maknanya dia suruh separa je kalau kita tidur tu, umpama anggaran ni seperti mana Nabi tidur, letakkan tapak tangan. Ataupun Nabi tidur di atas tangan dia. Jadi bantal kita pun sekadar tu je lah. Sekadar untuk lapik saja. Untuk lapik. Tapi daripada barang yang lembut. Okey.
habis itu dulu. Nanti kemudian insya-Allah lah kita akan sambung lagi pada adat-adat yang berikutnya untuk memberikan keselesaan dan juga kesihatan ketika kita tidur. Nanti insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang seterusnya malam esok kalau tidak ada apa-apa arah yang melintas. Jadi apa yang kita perolehi pada malam ini insya-Allah yang mana kita boleh amalkan, kita amalkan. Okey, kerana dia selain daripada memberikan kesihatan kepada kita, dan juga dia dapat kalau kita niat kerana nak menunaikan perkara-perkara yang membetuli akan sunnah, dapat pahala sunnah. InsyaAllah lah kalau kita ubah kelakuan tidur kita ni, kita akan dapatlah kesan-kesan yang baik. Kalau selama ni kita tidur asyik mimpi yang buruk-buruk saja, mungkin lepas ni dengan berdoa, dengan berwuduk, kemudian dalam postur tubuh kita menghadap kepada kiblat, insyaAllah lah kalau dalam keadaan begini kita tidur dapat mimpi-mimpi yang baik, mana dipanggil sebagai bisyarah. Okey, sebagai satu perkhabaran yang baik untuk kita. Okey, baik. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan bincangkan bagaimana keadaan kita untuk berdepan dengan mimpi yang buruk. Dan ketika kita dapat mimpi yang baik, apa yang patut kita lakukan? Itu insya-Allah kalau kita ada kesempatan waktu malam esok kita akan bicara hal yang tersebut. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.